nifaq ni mai daripada kalimah nafaq. Nafaq, ingat balik. Sebab agama kita ini dia diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi istilah-istilah agama ni kena kembali kepada bahasa Arab. Jadi disebut tadi, anak-anak dan sahabat-sahabat yang dimulakan, kalimah nifaq. Nifaq diambil daripada kata nafaq, iaitu lubang-lubang yang menjadi tempat sembunyi. Lubang apa? Kita sebut tadi, nafaqa yunafiqu, iaitu lubang-lubang yang menjadi tempat sembunyi binatang haiwan melata yang disebut sebagai yarbu, tikus, sejenis tikus yang dia tebuk lubang di bawah tanah, sekali lagi dia tembus dekat lubang yang lain. So dia banyak lubang. Dia masuk lubang ni, dia keluar lubang ni. Jadi dalam istilah syarak pun, munafik atau nifaq, sifat orang yang menzahirkan kebaikan, dia menunjukkan kebaikan, tetapi dia menyembunyikan kejahatan dia, kefasikan dia yang merupakan sifat sebenar dia. Dia ni fasik sebenarnya. Orang yang fasik, Allah sebut innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu mereka adalah orang-orang yang fasik. Fasik ni makna orang jahat. Dia penipu ni jahat. Jadi mereka masuk dalam Islam dari pintu kebaikan, mereka keluar dari pintu kejahatan. Baik. Para ulama menyebut bahawa nifaq, sifat nifaq ini terbahagi kepada dua, iaitu nifaq pada i'tiqad dan yang kedua nifaq pada amal. Nifaq pada i'tiqad adalah nifaq yang terbesar. Nifaq pada i'tiqad ialah nifaq orang yang menyembunyikan kekufuran, menzahirkan keislaman. Inilah nifaq orang-orang pada zaman Nabi SAW yang disebut sebagai orang-orang yang hakikatnya kufur, kafir kepada Allah dan Rasul, dan mereka akan kekal di dalam api neraka dan berada di dalam dasar yang terbawah, dasar neraka yang terbawah. Fi darkil asfal minan nar, mereka akan duduk di dasar api neraka yang terbawah. Jadi anak-anak yang dikasih sekalian, ingat balik apa yang Ustaz sampaikan tadi. Pertama, pengertian nifaq dari sudut bahasa Arab, iaitu daripada kalimah nafaq. Kalimah nafaq yang bermaksud lubang-lubang yang menjadi tempat sembunyi haiwan. Haiwan-haiwan tikus ni di tempat sembunyi. Iaitu masuk lubang-lubang ni, dia menyembunyikan hakikat sebenar dia. Kita tak nampak dia pasal dia duduk dalam lubang. Lubang tu banyak. Kita duk ingat lubang ni dia muncul kat lubang lain. Maksud kata perangai orang nifaq ni orang yang berpura-pura. Orang yang menyembunyikan hakikat sebenar dia. Dia menzahirkan kebaikan, hakikat dia buruk. Dia fasik. Dalam istilah syarak, munafik atau nifaq ialah sifat orang yang menzahirkan kebaikan sedangkan hakikatnya dia buruk. Baik. Kemudian kita belajar tentang pembahagian nifaq. Nifaq terbahagi kepada dua kata para ulama. Yang pertama ialah nifaq i'tiqad. Nifaq i'tiqadi. Nifaq dari sudut kepercayaan dan pegangan. Nifaq i'tiqadi bermaksud orang yang menyembunyikan kufur. Dia tu kufur, dia sembunyikan kufur dia. Dia tak beriman. Dia syirik kepada Allah. Dia kufur kepada Allah, kepada Rasul, kepada Islam. Dia menyembunyikan kekufuran dia sehingga orang tak tahu. Dia menzahirkan bahawa dia ni Islam, dia ni baik dan sebagainya. Hakikatnya dia kufur. Maka itu disebut sebagai nifaq i'tiqadi. Maka nifaq i'tiqadi ini hakikatnya dia kafir. Hakikatnya dia kafir dan dia kekal di dalam api neraka, fi darkil asfal minan nar. Dia berada dalam dasar api neraka yang terbawah. Baik, anak-anak dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Nifaq yang kedua ialah nifaq amali. Nifaq amali adalah nifaq bahagian kedua yang lebih ringan dari nifaq bahagian awal tadi. Nifaq amali ni macam siapa? Macam kita lah. Kita zaman sekarang ni boleh katakan baik ustaz, baik sahabat-sahabat ni, sahabat-sahabat mungkin tidak lah, tapi kalau ustaz kan siapa kan. Nifaq amali ni memang kita susah nak elak anak-anak, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Nifaq amali ni maksud kata ialah sifat nifaq yang bermaksud seseorang yang iman ada dalam hati tapi perbuatan dia perbuatan orang munafik. Itu terbalik.
So antara nifak ada dua, satu nifak i'tiqadi, satu nifak amali. Nifak i'tiqadi, dia i'tiqad dia dalam hati dia kufur, tapi dia buat benda-benda baik. Manakala nifak bahagian kedua, nifak amali. Amalan dia amalan orang munafik. Amalan dia amalan yang fasik, tapi dalam hati dia iman. Nifak jenis ini nifak yang disebut kata nifak yang ringan, iaitu orang-orang yang fasik. Orang-orang fasik umumnya bahagian nombor dua ni. Maksud kata orang yang fasik bahagian nombor dua ni, Nabi SAW dalam hadis, Nabi pernah menyebut, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Disebut di dalam hadis, Nabi SAW bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 ciri. Arba'u man kunna. Ada 4 ciri yang kalau terdapat pada diri seseorang, kana munafiqan khalisan. Ada 4 ciri yang kalau dia ada sifat-sifat ni, 4 ciri-ciri ni, dia munafik yang sejati. Munafik yang khalisan, munafik yang memang total lah, memang 100%. Kata Nabi, wa man kanat fihi qaslatun minhunna kanat fihi qaslatun minan nifaq. Siapa yang ada salah satu dari ciri-ciri sifat ini, maka dia ada salah satu daripada ciri-ciri kemunafikan atau karakter-karakter seorang munafik. Jadi nifak tadi terbahagi kepada dua. Nifak i'tiqadi, orang yang dia hati dia kufur, dia menzahirkan Islam, nifak i'tiqad. Nifak yang kedua, nifak amali, orang yang hati dia Islam tapi dia beramal dengan perkara-perkara yang membawa kepada sifat-sifat, dia beramal dengan sifat-sifat munafik atau perkara-perkara yang membawa kepada ciri-ciri seorang munafik. Amalan dia munafik, amalan dia fasik, hati dia masih Islam. Ini hak ciri nombor 2. Ringan sikit lah, boleh katakan kita semua duduk dalam kumpulan ni lah. Iaitu Nabi kata dalam hadis yang sahih disebut, ada 4 ciri yang kalau seorang ada 4 ciri ni, dia munafik 100%. Dia memang munafik 100%. Kalau dia ada salah satu daripada ciri-ciri ni, maka dia hanya ada salah satu dari ciri-ciri munafik. Hatta yadda'aha, sehinggalah dia meninggalkan ciri-ciri tersebut. Iza u'tumina qana, kata Nabi yang pertama, iza u'tumina qana, bila dia diberikan amanah, dia kanat. Dia memang mungkin ada iman lah, bukan tak beriman dengan Allah, dengan hari kiamat, dengan Rasul, dengan kitab, dengan Quran, dengan qada qadar, dengan malaikat, dengan Nabi. Dia beriman, tapi iza u'tumina, bila diberikan amanah dekat dia, qana, dia kanat. Bagi duit, habis dia sapu. Wa iza haddasa kadzaba, yang kedua, ciri yang kedua, bila dia bercakap, kira nak bohong. Asal bercakap bohong. Iza haddasa kadzaba, bila bercakap dia bohong. Wa iza ahada ghadara, dan bila dia berjanji, dia mungkir. Kita semua lah, kita semua janji nak buat malam ni, insya-Allah duk insya-Allah sampai ke sudah. Jadi bila janji tak tunai, dia ada salah satu dari ciri-ciri kemunafikan. Wa iza qasama fajara, dan bila dia bermusuh, bergaduh, qasama, ada persisihan, fajara, maka dia melampaui batas. Dia ekstrim. Kalau bergaduh ni, dia kira nak ekstrim lah, kan? Benda kecil lah, benda kecil, tapi kalau bergaduh tu, dia melampaui batas. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis, siapa yang ada 4 sifat ini, maka dia munafik yang khalisan, munafik yang total, munafik yang 100% betul. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahawa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Ibn Hibban dengan sanad yang sahih, bahawa Nabi SAW sebut ada 4 ciri munafik. Kalau ada 4 ni memang total munafik. Kalau ada salah satu je, maka dia ada merupakan ciri-ciri munafik pada diri dia sampai dia tinggal.